Duduk atas pelamin. Dia tengok suami dia duduk akad nikah. Dah 10 kali tak lepas-lepas lagi. Aku nikah. Sudah. Apa je bengak sangat budak ni. Bila Tok Kadir kata sah, alhamdulillah, al-Fatihah, sudah. Menangis perempuan tu. Hari ni dah dapat. Kan? Bercinta 5 tahun daripada tadika. Daripada sekolah pasti dah bercinta lah. Masuk sekolah rendah, menikah bercinta. Sekolah menengah, naik basikal sama-sama pergi sekolah. Lah. Punya teruknya bercinta hari ni. Menangislah dapat jejaka idaman. Orang Afrika ya. Allah Ta'ala sebut kepada kita di dalam surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Nabi Muhammad ketika diturunkan ayat ini, Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat. Nabi tunduk, kemudian bila selesai ayat ini turun, Nabi dongakkan kepala dia, Nabi angkatkan kepala dia dan Nabi tersenyum. Jadi bila Nabi tersenyum, sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah senyum?" Lalu Nabi pun membacakan ayat tadi, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya diberikan kepada engkau akan nikmat yang banyak. Al-Kautsar. Tuan-tuan, ayat ini ataupun surah ini menceritakan tentang, ulama-ulama tafsir menceritakan tentang Al-Kautsar, iaitu sebuah sungai yang mengalir, yang disebutkan sebagai telaga, yang dipanggil sebagai telaga Kautsar, yang disediakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat baginda untuk meminumnya. Dan siapa yang dapat minum daripada air telaga Kautsar tadi takkan merasa dahaga selama-lamanya. Gelas yang meminumnya itu disediakan lebih banyak daripada bintang di langit. Kalau kita tengok bintang sekarang ni, tak terkira kita. Tak tahu pun berapa jumlah dia. Lebih banyak daripada itu gelas-gelas untuk kita minum daripada telaga Kautsar. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Di tepinya ada kemah-kemah yang diperbuat daripada mutiara. Tanahnya pula lebih cantik daripada mutiara, dasar tasik ataupun kolam telaga Kautsar tadi ni. Begitu indah, begitu wangi airnya, lebih wangi daripada kasturi. Tetapi ada orang yang beratur ramai-ramai nak pergi minum tu, bila nak sampai malaikat ambil dia, malaikat letak di jauh. Maka Nabi berkata, "Wahai Tuhanku, itu adalah umatku." Maka Allah menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang dia buat selepas kematian kamu. Selepas pemergian kamu, wahai Muhammad, ada di kalangan umat kamu yang membuat sesuatu perkara yang bercanggah dengan apa yang kamu buat. Maka dengan sebab itu mereka tidak dapat minum air daripada telaga Kautsar." Selepas ayat itu, ayat yang kedua, Allah kata, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka hendaklah kamu bersembahyang dan hendaklah kamu menyembelih korban. Datang perintah Allah, "Fasalli li rabbika," dan sembahyanglah kamu kepada Tuhan kamu. Maka kita baca satu lagi ayat, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin."
Semayang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku li rabbika, hanyalah kepada Tuhan kau. Kepada Tuhan li rabbil alamin, kepada Tuhan sekalian alam. Maka selepas itu Allah kata dah banyak nikmat yang aku bagi pada engkau, semayang. Sembahyang kata Allah. Bukan dia suruh buat apa pun, semayang. Bukan dia suruh buat bangunan pun. Aku dah bagi nikmat pada engkau, nanti di hari kiamat kau dapat telaga Kausar, buat arena square seorang satu. Dia tak suruh pun buat arena. Dia tak kata pun buat bangunan pencakar langit, dah aku bagi engkau macam-macam nikmat. Allah tak kata macam tu. Yang Allah kata fasalli, pergi semayang. Jadi berapa ramai di kalangan kita yang pergi semayang? Jenuh duk teran suara Tok Bilal. Hai alam sekolah, keluar nak tekak, tak datang-datang juga. Tak terbit, tak keluar pun. Duduk di rumah. Tengok K-pop. Tapi kalau tengok filem Mak Silau, datang dia. Oi, Mak Silau tak payah panggil, datang. Dengar-dengar wheelchair pun datang. Udah naik kursi roda, mana pa, tengok wayang. Pergi sampai. Bila opa tak pergi masjid, malam ni ada ceramah Ustaz Kazim, opa tak lalu, opa dah wheelchair. Tak lalu kata. Tengok wayang lalu. Ini yang nak takut kita ni tuan-tuan hari ni. Muka yang sama ni semayang. Kok ramai semayang raya. Udah buat keluar sejadah daripada store untuk siap. Oh gini ngusung sejadah, hoi hoi ya hoi. Habis semayang gulung balik, hoi hoi ya hoi, gulung balik. Bila nak pakai sejadah untuk siap? Tahun depan nanti. Allah kata pergi semayang, pergi semayang, pergi semayang, pergi semayang kerana Tuhanmu, kerana Allah. Dan kata Allah, wanhar, dan sembelihlah korban. Maknanya perintah sembelih korban tu perintah Allah. Pi korban. Ada pula orang kata, pakcik tak korban tahun ini. Awak udah. Pakcik tak korban ke? Awak udah. Bila pakcik korban tu? Tahun 2 lama. Punya lama tahun 82. Hoi. Udah 40 tahun. Itu yang pakcik tak buat, udah buat tahun 82 dulu. Itu yang pakcik tak buat dah, kata dia. Cuba ngajak dia makan. Pakcik, marilah makan. Mohlah makan. Tak payah. Saya udah makan. Bila? Tahun 82. Agak-agak ada tak jawapannya tu? Tobat lahum tak ada, tuan-tuan. Dia menterkedarah siang malam ni. Maka kata Allah, sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah, sebagai cara untuk kita ni duduk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Allah nak hapuskan dosa. Kemudian ayat yang ketiga Allah kata, siapa yang membenci engkau, maka dialah yang terputus. Siapa yang membenci engkau wahai Muhammad, dia terputus. Ayat ni pula turun di Mekah. Sebab itu ayat ini surah Al-Kausar ni, Inna A'tayna ni, ulama kata setengahnya turun di Madinah, setengahnya turun di Mekah. Madaniyah dan Makkiyah. Yang Makkiyah tu tang mana? Yang Makkiyah tu ayat akhir tu. Siapa yang membenci engkau, dialah yang terputus. Kisahnya ialah bila anak Rasulullah meninggal. Anak Rasulullah kecil meninggal, anak lelaki. Bila meninggal, Abu Lahab ni seronok. Sebab Nabi Muhammad dah tak ada anak laki-laki, tinggal anak perempuan dia. Maka dia pun kecoh di kota Mekah. Dia pun heboh. Dia kata Muhammad dah tak ada anak. Muhammad dah putus keturunan. Muhammad dah putus, tak ada lah, yang cuma ada anak perempuan. Dia seronok Nabi Muhammad anak yang meninggal.
Maka Allah turunkan ayat ini. Engkau yang membenci Nabi Muhammad, engkaulah yang terputus, bukannya Nabi Muhammad yang terputus. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita baca tentang kisah korban, ada di dalam surah Al-Kautsar pun ada, dalam surah Al-Hajj pun ada kisah bagaimana Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berkorban. Fakulu minha wa at'imu ba'isal faqir. Maka bila kamu berkorban, makanlah dagingnya dan berilah makan kepada orang-orang fakir. Tuan-tuan yang saya hormati, baik, saya nak bawa pada tuan-tuan pada malam ini tentang konsep pengorbanan sebagai seorang hamba Allah. Nabi Ibrahim, ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa Nabi Ibrahim termasuk di dalam nabi-nabi yang kaya. Kamu semua jangan fahamlah adik-adik, oi, Nabi Ibrahim tu semekin. Jangan duk faham pula Nabi Ibrahim tu susah. Nabi Ibrahim ni kategori kaya. Dia mempunyai beribu ekor kambing, unta, lembu sebagai ternakan. Ada tafsir yang mengatakan Nabi Ibrahim mempunyai 12,000 ekor binatang ternakan. 12,000. Kalau kita ada 500 ekor unta, darab dengan RM10,000, lori saja kabur aku tak tahu. Bunyi apa tu? Kereta api ke? Tidak, lori. Apa sebab bunyi macam tu? Pelik. Berat ya? Tayar dia haus ke apa ya? Kau sedap kita tanya pula tuan. Baik, cuba adik-adik kira 500 ekor unta darab dengan RM10,000. Duk ada berapa juta duit dia. 300 ekor lembu darab dengan RM5,000. Wah, kaya. Tapi adik-adik sekarang kalau datang orang Minang, mak kita tanya pada bapak budak lelaki tu, anak saudara ni kerja apa datang nak Minang anak kami ni? Anak kita orang kerja bela lembu. Nampak? Gelap masa depan. Tapi kalau dia Minang adik-adik, anak tuan ni kerja apa Minang anak kita orang? Anak saya kerjanya kera ni. Oh, agak-agak terimalah kalau kerja kera ni. Terimalah. Pak saya pakai tie. Yang bela lembu tak pakai, pak saya bau lembu. Tak pakai tie pula, tak terima. Sebab tu adik-adik lepas ni kalau buat ternakan lembu, pergi kerja pakai kot. Tie satu, kot satu. Mana yuk? Ladang lembu. Padahal bela lembu lah kaya. Ada surah dalam Quran nama surah apa? Al-Baqarah. Sekolah saya namanya Pusat Pendidikan Al-Barakah. Ada yang bengong disebut Pusat Pendidikan Al-Baqarah. Astaghfirullahalazim. Lembu betina mana pula yang nak dididik? Ya Allah, ya Tuhan. Dia kata Pusat Pendidikan Al-Baqarah. Iyalah, belasah lengkap. Dalam Quran ada surah apa? Al-Baqarah. Selepas surah Al-Fatihah. Panjang nak surah ni? Panjang, hampir 3 juzuk. Dalamnya ada 1000 cerita tentang hukum, 1000 cerita tentang kisah, 1000 ayat tentangnya, peraturan. Dalam surah Al-Baqarah banyak benar ceritanya. Hukum ini ada dalam surah Al-Baqarah. Dalam banyak-banyak binatang, Allah letak nama Al-Baqarah sebagai nama surah. Pelik. Surah lembu. Cuba buh kereta. Kancil orang beli. Perdua kancil. Cuba buh proton lembu. Siapa agak-agak nak beli tu?
Tak nak dia. Lembu. Sebab kita dah disimpan dalam kepala otak, lembu bodoh. Bodoh macam lembu. Kalaulah lembu tu bengong, tak ada manfaat, takkan Allah Ta'ala nak letakkan dia nama surah dia. Baik letak nama surah Muhammad, baik letak nama surah Isa, baik letak surahnya nama surah yang nama yang tak ada dalam Quran. Muhammad ada, surah Ibrahim ada, surah Adam tak ada, surah Idris pun tak ada. Tapi Allah tak letak pun nama dia orang. Allah letak nama surah lembu. Ustaz, sebab dalam ni ada kisah tentang lembu. Sebab itu letaknya betul. Dalamnya juga ada kisah Musa. Kenapa tak letak nama Musa? Kalaulah lembu tu tak ada manfaat, tak adanya Tuhan letak. Tapi pasal kita ni dah disimpan dalam kepala otak. Bodoh macam lembu. Lembu macam bodoh. Lembu macam bodoh pula. Lembu dia cucuk hidung. Akhirnya kita tak nak bela lembu. Yang bela lembu Australia. Yang bela lembu New Zealand. Kita bela kucing. Dah 2 kali datang. Ni main di atas meh. Di atas meh. Bagaimana yang tak nampak di belakang kucing hitam, kaki putih. Itu laporan lah. Kalau dia tercangak-cangak, mana kucingnya? Dia saya kabur, saya siap. Warnanya hitam, bulunya, kakinya putih, ekor panjang. Sekarang dah pergi ke tepi longkang dah, insya-Allah. Ya, dia kena bagi maklumat. Sebab kadang-kadang kita tanya-tanya opah dah kan. Ustaz tu tengok kucing siapa? Tu tak tahu kucing siapa, tak tahu lah. Dia lalu bawa tak tahu lah kucing siapa. Jadi adik-adik, lepas ni bela lembu. Tahu bela lembu? Kawan saya, dia buat bisnes korban 24 juta, dek. Dek, dia buat korban 24 juta ringgit. Yang jadi kera ni berapa ringgit dapat? Adik-adik oi, pi buat bela lembu. Susu dia dalam dunia dalam setahun, perniagaan susu lembu yang Australia ada buat tu $1 trilion. Bukan $1 billion, $1 trilion. Million, billion, trilion. Ustaz, yang dekat Kuala Kangsar tu kan, itu pasar raya bilion, bengong. Ini duit. Perniagaan dia sampai trilion, 3 kali. 1 million, 1 billion, 1 trilion. Mau bapa. Kita ni orang Perak, kalau benda tu hebat, bapa. Jarang sebut mak. Perniagaan susu lembu 3 trilion. Mak. Jarang tak. Dia mesti bapa. Maknanya gagah benar tu bapak tu. Jangan gelak. Kau mau benar kau meh. Saya cerita ni, ada kawan saya buat bisnes korban, perolehan dia 24 juta. Bayangkan. 24 juta, dek. Sampai mati makan tak habis, dek. Adik-adik menikah 4 pun tak habis, dek. 24 juta, dek. Selesai masalah. Bela lembu. Ladang-ladang sawit kita bela lembu. Kulit dia boleh buat seat kereta, sarung kereta. Daging dia boleh buat serunding. Lembu dia, susu dia boleh minum. Punya banyak aja. Sebab tu Nabi Ibrahim dia kaya. Dia ada 12,000 ekor binatang ternakan. Bila orang kata pada dia, kaya benar kamu Ibrahim, oi. Kata Nabi Ibrahim, apa ada pada binatang-binatang aku? Kalau anak aku sendiri aku boleh korban untuk Allah, takkan binatang-binatang ni aku tak boleh korban. Anak pun aku sanggup buat. Anak pun aku sanggup sembelih. Takat binatang ni apa ada? Bayangkan tuan-tuan, Nabi Ibrahim dia bagi kepada kita benchmark itu apa? Kalau aku sanggup korbankan anak aku, engkau sanggup korban apa?
Allah tak pernah suruh kita sembelih anak-anak. Tak ada perintah dalam Quran sembelihlah anak-anak kamu semua. Tak ada. Jangan tuan-tuan pula buat datang bulan Zulhijjah nengok anak dia. Kebetulan anak dia nama Ismail. Ayah rasa ayah nak sembelih kamu. Sudah. Menang mai tu. Apa salah kita? Bapak aku ni gila ke apa ke? Ayah nama Ibrahim, kamu nama Ma'e. Elok benar lah kata dia. Kita ulang balik sejarah Nabi Ibrahim. Tuan-tuan lari daripada rumah report polis. Sudah gila orang tu ni. Allah tak adanya suruh kita sembelih anak kita. Itu kisah Nabi Ibrahim, ujian kepada Nabi Ibrahim sebab dia tak dapat anak. Menikah bertahun-tahun tak dapat anak, menikah bertahun-tahun tak dapat anak. Sampai tua masih lagi berdoa, ya Allah bagilah kami anak, ya Allah bagilah kami anak, ya Allah. Sampai tua Nabi Ibrahim minta lagi anak padahal isteri dia mandul. Abang-abang kalau isteri mandul udah tua, nak minta apa? Kamu tak nak anak ke Leman? Tak payah, nyemak je. Dia tak. Kamu tak nak anak ke Leman? Kalau isteri kamu mandul, menikah lain je lah. Saya pergi dengar ceramah begini, tengok mana janda elok, mana gini ni. Dia bukan dengar ceramah, dia tengok mana janda. Itu janda tua pula, Jan tu. Ni janda muda, Kak Jan. Nabi Ibrahim tak ada macam itu. Sampai ketua doa. Sampai isteri dia kata, abang oi, saya ni udah tak ada harapan mengandung. Udah tua benar rasanya. Kalau abang nak anak ke apa, kahwin dengan Siti Hajar. Dia tu baik abang oi. Kalau abang-abang isteri suruh macam itu macam mana? Isteri cakap, abang kalau abang nak menikah lain, nikahlah. Agak-agak abang kata apa? Nama benar nipunya. Sayang, jangan cakap macam itu. Agak-agak ada tak dialog tu? Ada. Dia letak jari dia kat bibir isteri. Jangan cakap macam itu. Betul lah bang, kahwinlah bang. 2 kali isteri dia cakap. Terus suami dia jawab, kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Yang tu banyak tuan-tuan. Bila masa engkau kena paksa, baru 2 kali cakap, nampak benar nipunya tuan-tuan. Besok menikah Pak Man tu. Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar. Bila kahwin dapat anak Nabi Ismail. Allah, dah lah baru dapat anak, sayangnya, sukanya. Bila sayang sukanya dapat anak, abang-abang ni umur 86 dapat anak macam mana? Ya dalam pesti hitam tu. Ya London mari. Nampak tuan? Dapat anak sebulan, sehari, sebulan, seronok. Saya baru dapat cucu seorang. Tinggi sama tinggi dengan meja ni. Tinggi sikit. Opah dia kata kat saya petang tadi, abang, masa ni dah seronok main abang. Oi. Kalau boleh biola besar ini. Jangan besar-besar dah. Buat dah tadi. Oi, dapat anak seronoknya. Alah. Teringat M. Daud Kilau. M. Daud Kilau dia ada satu lagu tentang anak. Anak yang dilahir dah tiba. Okay, anakku lahir sudah. Anakku yang pertama. Kini aku gembira. Yang ditunggu dah tiba. Anakku lahir sudah. Anakku yang pertama. Tengah-tengah duk seronok.
Allah kata, Ibrahim, bawa isteri kamu, bawa anak kamu, pindah ke Mekah. Ten, ten, ten. Sepatutnya bila ada anak kecil, isteri pula muda, lagi rapat. Apa hoi? Duk menyusu budak lagi tu. Menyusu mak. Muda isteri dia, dapat anak kecil, menyusu pula. Allah kata Ibrahim, bawa pergi Mekah. Apa ada di Mekah? DIY tak ada. Maidin tak ada. Lampu tak ada. Elektrik tak ada. Air tak ada. Wifi lagi tak ada. Kita ni kalau ada wifi boleh hidup. Ni adik-adik perempuan ni. Balik rumah, wifi dulu dia cari. Pergi kedai mamak, wifi dulu dia tengok. Pergi hotel, wifi dulu. Tak ada apa. Nabi Ibrahim bawa isteri dia Hajar, bawa Nabi Ismail yang masih kecil di satu tempat yang tidak ada apa-apa melainkan batu. Kalau opah jadi isteri Nabi Ibrahim, macam mana? Ajak pindah balik kampung pun tak nak. Suami duduk di Kuala Lumpur, kerja di pejabat Kuala Lumpur. Satu hari bos dia kata, Usop, kamu ditukarkan ke Greek. Bila tuan? Besok. Balik khabar pada isteri dia, Leha, abang kena tukar ke Greek. Moh kita pindah ke Greek. Agak-agak apa kata isteri? Orang duduk Kuala Lumpur pindah ke Greek. Buat apa? Orang seronok di KL, ada KLCC, ada Menara KL, ada Zoo KL. Pindah ke Greek buat apa? Gelak gelita, gelak gelimak, tak mau dah. Sudah entah. Dia tak mau. Yang Siti Hajar ni kata, jauh, jom kita pergi. Ikutlah makcik tu. Bawa anak naik unta gedek berjalan daripada Palestin pergi ke Mekah 1,600 km. 1,600 km naik unta jalan gedek sampai di Mekah, batu bata, orang tak ada, air tak ada, apa pun tak ada. Buat kemah kat dia, hang duduklah sini. Siap apa semua, dia pun jalan. Bayangkan, suami dia Nabi Ibrahim masa nak balik ke Palestin, langsung tak tengok belakang. Yang isteri duk gendong anak dia. Bang, dia jalan. Mana bang? Balik Palestin. Abang tinggal kita orang ke bang? Ya. Bang, jalan dia. Abang, adakah Allah yang suruh abang tinggalkan kita orang di sini? Ya. Kalau gitu abang baliklah. Takkan Allah nak sia-siakan kita orang. Abang baliklah. Allah pasti jaga kita orang. Hebat Siti Hajar. Kalau akak-akak lah, suami cakap macam tu je mana? Baru nak pergi umrah 2 minggu. Duduk rumah flat. Suami buat beg nak pergi umrah. Bang, nak mana bang? Umrah. Duit belanja bang? Aku tinggalkan kau pada Allah. Agak-agak isteri buat apa? Dia terajang laki dia, golek di bawah tu. Padahal kita hari ni YB pun ada, agak-agak susah jumpa YB. Jabat kesihatan pun agak-agak demam, jabat kesihatan ada, agak-agak elektrik tak ada, telefon saja TMB, agak-agak tak ada makan, telefon Ustaz Abid Liu sampai dengan terak sampai ni. Susah di mana kita ni cek khabar. Jabat kebajikan masyarakat ada, masjid pun ada, gerobok rezeki. Gerobok rezeki ada di masjid. Behon, minyak masak, telur, semuanya ada. Telur tu dalam sikit, telur. Sebab hari ni telur mahal. Dulu yang dalam sikit babi. Babi ni dia tak boleh sebut lembut-lembut. Ya Allah, babi. Tak boleh. Babi ni dia kena tebal. Babi. Orang gitu tuan. Sekarang telur. Dulu sungguh roti telur satu, sekarang nak roti telur satu. Nampak tuan? Maknanya marah benar orang sekarang ni tuan ni.
Allah, tuan-tuan, oi. Ni nama dia pengorbanan ni. Duduklah dua beranak. Air tak ada. Elektrik tak ada. Gelap. Jiran tak ada. Orang tak ada. Kawan-kawan tak ada. Mak bapak tak ada. WhatsApp tak ada. Facebook tak ada. Kilang roti tak ada. Apa pun tak ada. Duduklah di situ. Kalau akak-akak jadi Siti Hajar je nah. Lari kita. Mana boleh sini. Dia seronok balik Palestin. Tinggal kita sini. Jom main. Kita ikut bapak kamu. Ngira dia je. Itu Siti Hajar Lubuk Merebor, tuan. Dia tak kata macam itu. Dia duduk situ. Lama-lama air susunya kering. Anak makin kuat menangis. Macam mana ni? Anak aku nak hidup macam mana ni? Macam mana ni? Ya Allah, tolong ya Allah. Dia nampak di sana macam ada air. Berlari dia. Bila sampai rupanya bukan air. Lari balik ke bukit ini. Macam ada air di bukit ini. Lari sana, lari sini, berjalan sana, berjalan sini. Lalah Allah gantikan dia dengan telaga Zam-Zam. Allah bagi dekat dia telaga Zam-Zam. Keluar air. Dia ambil tangan dia, dia kepung. Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Kata Rasulullah, kalau Siti Hajar tak kepung, dia akan mengalir jadi sungai di kota Mekah. Tapi kerana dia kepung, akhirnya dia menjadi telaga Zam-Zam. Sampai sekarang telaga Zam-Zam tu masih ada. Bila dah dapat air, minumlah dua anak beranak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Di luar sana ada pedagang-pedagang datang. Dia tengok di langit. Qabilah dia kata, kenapa di situ ada burung? Kalau ada burung di atas, di bawahnya ada air. Itu isyarat dia. Itu tanda dia. Kalau di atasnya ada burung berpusing-pusing tu, maknanya dia menengok air di bawah. Setahu aku, di sini tidak ada air, kata dia. Moh kita nengok. Bila dema pergi nengok. Ustaz, yang Qabilah tu orang Kuala ke Ustaz? Tidak. Bodoh betul. Orang nak cerita dalam bahasa kita. Bila nengok ada sungguh airnya. Ada dua beranak di situ. Oh, ada air. Boleh tak kami beli air ni? Ambil je. Boleh tak kami duduk di sini? Kami nak numpang air sini. Lama-lama daripada air jadi telaga, jadi kampung, jadi kampung, jadi kampung, ramai orang sampai sekarang jadi Mekah. Bayangkan tuan-tuan, benda pelik. Sebab itu kita, bila Allah suruh buat, jangan bantah. Apa nak jadi lepas tu, Allah uruskan. Sekarang ni orang bantah banyak, orang tanya dulu. Kenapa Kenapa Dia suka tanya. Dia tanya je tuan-tuan, sampai bersunat pun dia tanya. Kenapa kena bersunat? Sunat je lah, Nabi suruh sunat. Tak saja tanya kenapa kata dia. Kenapa kena semayang subuh kata dia. Semayang je lah. Dah ianya perintah Allah, kamu tak akan tercapai pada akal. Buat dulu, lepas tu baru dapat jawapan. Adik-adik ni yang kata taat, sami'na wa ata'na, korban untuk Tuhan. Nabi Nuh alaihi salam, dia berdakwah, pengikut dia lebih sikit daripada kita. 80 sampai 100 orang je pengikut dia. Dakwah beratus tahun. Yang ngikutnya tak sampai 100. Ui, keras kepala. Nabi Nuh kata, ya Allah, tu pulanglah pada engkau. Kau nak buat pada umat aku ni, buatlah, aku dah habis ikhtiar dah.
degi benar tu dia. Nabi Nuh, Allah kata kat dia, wasna'il fulk, hai Nuh, buat kapal. Hai Nuh, buat kapal atas bukit, pergi buat. Nabi Nuh tak tanya pun, nak buat apa dia? Tuhan, nak buat apa buat kapal buat apa dia tak ada tanya. Tuhan, kenapa buat kapal atas bukit? Tuhan, siapa yang buat kapal? Tuhan, siapa yang tolong saya? Tuhan, apa faedah yang buat kapal ni? Nabi Nuh tak pernah tanya. Itulah hamba Allah yang sanggup korban. Ulama-ulama dia bincang tentang kapal Nabi Nuh. Ada yang kata Nabi Nuh tanam pokok berpuluh-puluh tahun baru tumbuh pokok dia, baru hidup pokok dia, baru sesuai dijadikan sebagai kapal, boleh ditebang, baru dibuat kapal. Ada ulama-ulama tafsir kata tanam pokok dulu baru boleh buat kapal. Masya Allah, kita hari ni tanam durian tak mau, nak makan durian. Tanamlah bang, ish, lama nak hidup buat apa? Tanam, beli senang. Nabi Nuh tidak. Ada ulama kata dia tanam pokok dulu. Tapi ada ulama-ulama lain pula, dia kaji pula. Nabi Nuh ni buat kapal dari kayu apa? Di tempat dia mana ada pokok itu? Di tempat dia mana ada pokok ni? Macam mana dia boleh buat kapal di zaman dia? Mesti dia buat kapal di tempat lain. Dia ambil kayu pada tempat lain. Nah, orang-orang di negara seberang Indonesia dah mendakwa kapal Nabi Nuh dibuat daripada jauh. Oh sudah. Ini bermakna Nabi Nuh ada tinggal di Indonesia. Oh sudah tuan-tuan. Kecoh sekarang. Kita orang Indonesia kalau enggak ada ilmu di dada, enggak sampai terusan Suez. Oh sudah. Kalau bisa saya kabarkan, susah mau percaya. Ini dia tuan-tuan. Ini orang-orang mengkaji di Indonesia. Sebab kayu yang buat kapal Nabi Nuh ialah kayu yang sesuai, yang ada di tanah Jawa, yang ada di tanah Melayu, yang ada di tanah ni, yang mereka sebut sebagai kayu jati lah apalah, yang tak makan dek anai-anai, tak rebut dek laut. Adakah Nabi Nuh ini pernah berada di tanah Melayu, di kawasan Melayu Nusantara? Ini yang mereka duk kaji sekarang. Bila mereka jumpa bahtera Nabi Nuh tu, mereka ambil, mereka buat kajian. Kayu ni tak ada di negara lain, hanya ada di kepulauan Melayu Nusantara, Indonesia, Jawa, tanah Melayu ya. Ini kajian mereka. Itu bukan punya kita punya cerita lah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, dia dah lah buat kapal seorang-seorang, dia nak bawa kayu di atas bukit, berapa tahun pula nak siap. Adik-adik cuba buat arena ni seorang-seorang. Luqman buat arena. Pula. Itu bahasa kita. Kembung pipi ni. Pula. Buat kapal, buat arena. Pula. Bunuh pula. Pula. Bayangkan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nuh buat kapal. Pula. Sudah lah. Buat dulu. Tingkat bawah, tingkat tengah, tingkat tiga tingkat. Bawa segala binatang naik. Besar mana ni tuan-tuan? Segala binatang boleh naik. Dengan zirapahnya, dengan gajahnya, dengan rimaunya. Teknologi apa ni? Nabi Nuh ni teknologi apa buat kapal ni? Nak potong kayu mesti ada mesin dia. Nak paku mesti ada besi dia. Nabi Nuh ni buat kapal bukan bodoh-bodoh. Sebab kita duk belajar orang dulu bodoh, orang dulu tak ada teknologi. Salah tu tuan-tuan. Teknologi dah ada zaman itu. Antara buat kapal dengan buat rumah, mana dulu makcik? Buat rumah dulu ke buat kapal dulu? Buat rumah dulu ke buat kapal dulu? Cik apa? Kapal. Rumah lah dulu. Ya Allah.
Kalau kapal boleh buat, takkan rumah dia duduk dalam gua. Sebab kita dulu belajar-belajar, orang dulu-dulu bodoh-bodoh, cakap tak pandai. Bercakapnya, bawa kayu kejar rusa. Adakah Nabi Nuh macam itu? Rusa, tiba-tiba buat kapal. Bahalul betul tuan-tuan. Mesti Nabi Nuh tu orang yang bijak. Rumah mereka dah hebat, sebab tu boleh buat kapal. Macam mana buat kapal kalau tak ada contoh? Cuma jadi pelik pada orang. Kenapa atas bukit? Kenapa tak tepi laut? Maknanya orang dulu dah ada teknologi. Cuma kita dibodoh-bodohkan oleh orang putih, mengatakan bahawa orang dulu bodoh, orang sekarang je pandai. Orang sekarang je ada teknologi, orang dulu tak ada teknologi. Salah tu tuan-tuan. Bila Nabi Nuh kumpulkan barang, kumpulkan makanan, kumpulkan binatang, kumpulkan manusia dalam kapal, hujan mencurah-curah turun, air daripada langit, daripada bumi naik. Okey. Kapal atas bukit. Anak Nabi Nuh di bawah. Kan dalam Quran sebut, Nabi Nuh kata pada anak dia, wahai anakku, marilah naik kapal bersama dengan aku. Apa jawab dia? Tak payah bapa, saya akan mendaki gunung yang tinggi. Bapa naiklah kapal, saya akan daki gunung yang tinggi. Saya selamat, bapa pergilah. Soalan dia, saya hari ni bercakap, malam ni bercakap, ada seorang duduk sana. Nak bagi dengar dia bercakap tu, boleh saya keloi. Oi. Dia pun jawab, hoi. Agak-agak boleh dengar tak tuan-tuan? Duduk atas bukit. Apa cara Nabi Nuh bercakap dengan anak dia di bawah bukit? Dia di atas bukit dalam kapal, anak dia di bawah. Punya ramainya manusia, macam mana dia boleh keloi? Oh anakku, marilah naik. Mana dia tahu anak dia situ? Mungkin tak adik-adik fikir. Masa itu Nabi Nuh bercakap dengan anak dia menggunakan handphone. Tuan-tuan boleh fikir? Allah kata bercakap macam mana? Bukan bercakap atas kapal, bawah kapal, main naik atas Tak ada maknanya tuan-tuan. Dia duduk di bawah bukit, bapa dia di atas bukit tinggi, bercakap, bukan menjerit. Marilah anakku naik. Mesti ada satu teknologi yang menjadikan Nabi Nuh boleh bercakap dengan anak dia. Adik-adik ni orang yang hafiz Quran. Kajilah benda ni. Kayu apa yang dia pakai? Satelit apa yang dia pakai? Kompas apa yang dia pakai ketika dia naik kapal? Macam mana kapal tadi tak tumbang, tak tenggelam? Macam mana cara dia buat kapal? Macam mana dia jaga makanan kepada binatang-binatang dalam kapal dia? Nabi Nuh bukan orang bodoh. Nabi Nuh orang yang berteknologi tinggi. Dia boleh kawal benda-benda ini. Sampai tadi saya sebut, dia bercakap dengan anak dia pun kita dah tak tahu dah apa cara dia bercakap. Seorang di bawah, seorang di atas. Mana boleh dengar? Tuan-tuan rumah 2 tingkat, mak bercakap di atas, kita duduk di bawah, kita pun tak dengar. Suami di bawah, isteri di atas. Suami kata, leha, kopi leha. Tak dengar, baru tingkat atas. Oi, pekak, baru dengar. Allahu Akbar. Bila dah buat kapal, hujan mencurah-curah, air mengelebur naik di atas, barulah orang tahu sebab apa disuruh buat kapal. Rupanya Allah nak selamatkan daripada banjir yang besar. Nampak? Kalau manusia tak sanggup korban, dia takkan berjaya. Kalaulah Nabi Nuh kata tak nak lah, saya pun dah dekat 1000 tahun, mana maunya saya buat kapal seorang-seorang, tak nak lantak demel. Tak ada Nabi Nuh cakap macam itu. Kalaulah Nabi Nuh tak buat kapal, tuan-tuan, kita pun tak ada. Kita pun tak ada hari ni. Daripada 80 orang yang naik kapal bahtera Nabi Nuh tadi, lahirlah kita pula generasi kedua selepas Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah.
Jadi akak-akak, kalau akak-akak tak berkorban, akak-akak sebagai perempuan, sebagai ibu, generasi akan datang tak ada. Sebab tu mak kita berkorban untuk kita, mengandungkan kita. Kalau orang perempuan kata, abang, saya boleh kahwin dengan awak, tapi saya tak nak anak. Okey, saya tak nak anak. No. Sudah. Habis tu kalau abang nak anak macam mana? Abang saja yang beranak, saya tak nak. Menong suami tu. Duduk atas tangga menong. Tiara mengambil kenangan zaman persekolahan. Menong dia. Duduk menyanyi tiara tapi habis. Tapi kerana orang perempuan sanggup korban, dia tahulah. Cuba adik-adik tengok orang menikah. Pernah tengok ada orang kahwin? Pernah. Adik-adik menjawab pernah. Macam mana pernah? Saya pernah nikah. Oh, hebat. Siapa yang berkahwin, bila tengok orang kahwin, adik-adik tengok siapa yang menangis? Mak lagi? Pengantin. Pengantin tu menangis. Duduk atas pelamin. Dia tengok suami dia duduk akad nikah. Dah 10 kali tak lepas-lepas lagi. Aku nikah. Sudah. Apa je bengak sangat budak ni. Bila Tok Kadir kata sah, alhamdulillah, al-Fatihah, sudah. Menangis perempuan tu. Terus jumpa mak dia, peluk mak dia. Jumpa bapak, peluk bapak dia. Pengantin perempuan menangis. Sebab apa? Menangis seronok. Hari ni dah dapat. Kan? Bercinta 5 tahun daripada tadika. Daripada sekolah pasti dah bercinta lah. Masuk sekolah rendah, menikah apa nama bercinta. Sekolah menengah, naik basikal sama-sama pergi sekolah. Lah. Punya teruknya bercinta hari ni. Menangis lah dapat jejaka idaman. Orang Afrika ya. Yang kedua, yang menangis siapa? Mak. Tadi pengantin perempuan menangis sebab suka. Mak pun menangis. Adakah mak menangis sebab lepas ni anak dara aku dah anak orang lain bawa balik dah. Anak dara aku suami dia dah ambil dah. Adakah dia menangis dekat tu? Bukan sebab itu. Dia menangis sebab tak tahu lah lepas ni hang teruk dah. Aku dah kena dah beranak tak tahu mampu lah. Tu yang dia teriak tu. Tu yang mak menangis tu lepas ni hang jadi macam aku. Lambat buat kopi penampar. Lah, tak goreng ikan, tak buat belacan je nak pancung kepala. Tak menangis macam mana isteri? Bukankah berkali-kali kekanda kata letakkan belacan, kenapa kau tak letak belacan? Tu dia, nak pancung kepala. Lepas ni hang teruk lah, kesian agak hang. Tu yang mak dia menangis. Walaupun dia tahu dia teruk lepas ni, tapi orang perempuan tetap kahwin. Tetap beranak. Kerana apa? Dia sanggup berkorban. Kalaulah dia tak sanggup berkorban, tak ramai umat Nabi Muhammad. Tak ramai manusia yang bernamakan orang umat Nabi Muhammad yang Islam ni tuan-tuan. Ni pengorbanan mak kita. Pengorbanan isteri kita. Sebab itu Allah Ta'ala anugerahkan pada orang perempuan. Sifat dia apa? Orang yang paling kuat lupa. Siapa yang paling kuat lupa? Orang perempuan. Dia lupa apa? Lupa sakitnya bersalin. Dia bukan ingat. Beranak bersalin ni tuan-tuan, hospital Kuala Kangsar. Menjerit, bergegar sampai ke Sungai Perak. Sakit, comeng, bergegar apa nak. 8 jam duk tahan sakit. Lepas beranak pengsan. Letih, lepas tidur, nurse datang. Ini anak awak.
Hilang letih bila tengok muka gegel. Dapat muka pula boboi, dapat anak boboi. Suami pun masuk. Abang, anak kita bang. Oh, suami ni menitik air mata. Allah. Encik, sudah boleh ajan. Nurse Cina. Suami ni ketak-ketak-ketak pegang anak ni. Allahu Akbar, Allah. Nurse tu tanya pula, sudah tukar sikalang? Itu raya haji bang. Itu bukan azan bang, raya haji punya takbir bang. Kebetulan dia duduk sibuk raya haji, anak dia beranak pun nama Muhammad Adha tu. Lepas tu isteri dia tak sebelah dia, suami tanya, sakit tak mama? Sakit bang. Anak dah beranak, sakit sangat. Sakit sangat bang. Terima kasihlah bagi anak abang bagi boboi kat abang, terima kasih. Tapi tak ada anak dah tahu, tak anak dah. Tahun depan mengandung balik makcik tu. Nurse boleh tanya pula, tahun lepas awak cakap tak nak dah, tak ni datang pula ya. Pasal apa? Pasal Allah bagi kuat lupa. Kalaulah dia masih ingat sakit beranak, kalaulah dia masih ingat susahnya mengandung, seksanya wahnan ala wahnin, susah atas susah, orang perempuan ni tak mau dah. Tapi pasal dia sanggup korban, kerana itu perintah Allah. Cuba adik-adik tiap-tiap tahun bersunat je mana? Siapa yang nak tiap-tiap tahun bersunat? Semua tunduk. Sudah tuan-tuan. Bayangkan laki-laki mengandung macam tu, imam mengandung. Allah, jauh perut. Nak rukuk musiksa, Allah. Aduh. Nak sujud pun susah. Lalas sembahyang takhuzi ni. At-tahiyyat. Oi, susah benar tuan. Allah Ta'ala ni, dia suruh kita buat. Bila kita berkorban, adalah kebaikannya. Adalah kebaikannya yang Allah Ta'ala bagi. Allah. Kita tengok orang perempuan mengandung macam mana. Okey. Masya Allah. Mula-mula mengandung, seronok. Happy. Balik daripada klinik, dia jumpa suami dia. Bang, tadi pergi klinik. Buat apa? Pergi cek doktor. Hebatnya kamu. Kamu cek doktor. Selalu doktor yang cek kita. Sayang pula yang cek doktor, abang ni kena ada tau. Apa kata doktor? Doktor cakap, dah 2 minggu. 2 minggu apa? Dah 2 minggu lah. Sudah. Sayang pregnant ke? Ya Allah, ya Allah. Sujud syukur suami dia. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Baru 2 minggu mengandung, dah pakai baju mengandung. Satu pejabat tahu, pregnant ke? Baru 2 minggu, tak nampak apa pun. Begini jalannya. Udah pakai baju orang mengandung. Nak tunjuk kata dia mengandung. Mula-mula seronoklah. Masuk bulan kedua, muntah. Satu kampung dengar. Woi. Oi, ada. Muntah macam tu selalu kita dengar subuh-subuh. Sebab ada orang gosok gigi waktu subuh. 5 pagi. Aku terajang lagi kot dia ni. Adik-adik pernah dengar ada orang gosok gigi? Dia ni apa? Dia ni telan ubat gigi ke? Telan beruh gigi ke apa? Jolok dalam mana langsung? Gemak-gemak sampai habis beruh. Gosok sikit-sikit tak boleh kan? Mutainya membuat. Duk rumah pangsa pula, daripada tingkat 18 sampai ke bawah dengar. Semua tengok ni lah. Orang perempuan bila dia mengandung, dia ada nama dia morning sickness.
Muntah. Lembek tu kan. Kadang-kadang bau suami dia pun dia tak boleh bau. Dia tengok TV, suami datang, dia siku suami dia, pergilah jauh-jauh, tahan gitu. Mana tahu nak kita muntah. Oh, kalau balik kampung tak masak, lembek. Balik kampung mak mentua pun tak suruh, bini kamu turut benar ke nya. Allahnya man, tahu dah mak oi. Tidur dalam kereta pun tidur je. Kalau sihat boleh tolong mak masak. Tak payahlah mak masak seorang lah mak. Udah tak boleh bangun tu mak. Allah, bila dah siap masak, mak panggil, nak mai makan mai. Elok makan gini datang tuan. Orang Perak kata nampak benar nipu punya. Daripada cedah berjalan, lama-lama makin slow. Jalan 3-4 tapak berhenti. Pak saya dah 9 bulan. Masa tu dah sakit. Bila sakit nak beranak, diusung ke hospital. Suami gelisah. Duduk bawah tu. Mayang hajat. Baca Yasin. Mak di rumah baca Tabarakallazi. Suami dia dah habis baca Al-Mulk, buka handphone TikTok. Sementara nunggu isteri dia bersalin, tengok TikTok. Tengok ada perempuan duk gedik. Dia gedik. Ya astagfirullahalazim. 2 minit lepas tu dia cari pula, mana pula gambar tadi ni, tengok ni. Jahat benar laki dia ni tadi. Bila dah dapat anak, seronoknya. Macam itulah jadi kepada mak Nabi Musa. Dapat anak lelaki, ya Allah, boy. Seronoknya. Tiba-tiba tentera Firaun dapat tahu mak Nabi Musa melahirkan anak. Cari. Selongkar sampai dapat. Mana budak laki-laki ni? Dapat, kasih bunuh itu budak. Ya Allah. Dahlah 9 bulan mengandung. Beranaknya setengah mati. Datang tentera Firaun pula. Nak dibunuhnya anak. Mak, cepat mak, sembunyikan mak. Kesian dekat adik mak. Jom kita lari mak. Tentera Firaun dah tahu mak. Mak dah melahirkan anak. Siapa yang nak biarkan anak dia dibunuh? Masih kecil, masih merah lagi ni, ya Allah. Tiba-tiba datang perintah Allah. Hai mak Nabi Musa, ambilkan anak kamu, letakkan dalam kotak dan hanyutkan dalam sungai. Datang malaikat bagi tahu dekat dia, mak Musa, ambil anak kamu, letak dalam kotak kayu, hanyutkan dalam sungai. Kalau makcik-makcik dapat perintah macam itu macam mana? Budak tak pandai berenang, suruh buang sungai. Apa ni? Nampak tak? Halui je suara di hujung tu. Makan dek buaya ke apa ke? Kata dia. Mak Nabi Musa tak ada buat suara halus ya. Bila datang perintah Allah, dia ambil anak dia, letak dalam kotak kayu. Kotak, kayu, kotak kayu jadi Musa. Tu asal je tu. Letak dalam dia. Hanyutkan di sungai. Kenapa mak buat? Allah perintahkan. Kenapa mak buang anak ni? Allah perintahkan. Kenapa mak hanyutkan adik mak? Allah perintahkan. Aku yakin Allah mesti suruh benda yang baik. Dia takkan menyusahkan adik kamu. Sekarang kamu ikut kotak bawa adik kamu tu. Kamu nengok pergi ke mana kotak tu. Baiklah mak, saya ikut kotak ni. Kata kakak Nabi Musa. Ni pengorbanan seorang mak adik oi. Nak bagi selamat. Nak bagi selamat. Tak ada cara lain melainkan ikut cakap Allah. Kakak dia lari di tebing. Adik dia hanyut di tengah-tengah sungai. Bukan sungai Perak. Sungai Perak kita ni tak besar. Sungai Nil. Adik pernah naik sungai Nil? Pernah pergi? Nanti habis belajar. Di sini sambung di Mesir.
Tengok Sungai Nil. Buaya pun ada. Zaman-zaman dulu ni. Tengok bapak punya besar buaya ni. Bunya dalam tu merentas beberapa buah negara ni. Pergi ke Mesir tu. Masya Allah. Kak dia berjalan. Tengok kotak kayu bawa adik dia. Tengok sampai depan dengan istana Firaun. Ten. Kita nak lari daripada Firaun sampai pula depan dema. Dayang-dayang duk mandi. Sambil duk cuak-cuak air. Kan mandi sungai. Tanah lah sejuk lah. Sejuk lah dayang ni. Kotak apa tu? Berenang lah dia. Jadi pandai lela renong lah dia. Berenang ni. Tengok dapat baby. Bagi tahu dekat isteri Firaun. Tuanku, ada baby tuanku. Apa? Baby? Laki ke perempuan? Kejap tuanku. Laki. Ya Allah, siapalah yang buang budak ni? Dia tak tahu laki dia bunuh budak. Lagi ganas. Dia bawa balik ke istana. Firaun tanya, anak siapa ni Asia? Budak mana orang masuk rumah ni? Ya Allah bang, budak ni saya jumpa dekat sungai, dia membuang bang. Saya tengok muka dia rasa tertarik benar budak ni bang. Budak lain aku bunuh, kamu buat masuk pula dalam rumah aku kata dia. Ambil abang on. Biarlah yang di luar tu abang bunuh, yang ini biarlah saya bela. Semua awak nak bunuh je. Tak kira kau abang ni. Bila isteri dah cakap macam tu, lemah Firaun. Dia bela budak tu dalam istana Firaun. Tentera Firaun tak bunuh, tentera Firaun tak cari, dah duduk dalam istana, garanti selamat. Makan free, elektrik tak payah bayar. Duduklah istana, duduk di luar rumah, kena hoje mak dia. Duduk dalam istana, ya Allah, selamat. Bila dah duduk nak menyusu, siapa nak nyusu budak ni? Aku tak ada susu. Panggil dayang, pakai susu kamu? Tak mau. Pakai susu kamu? Tak mau. Melangih pula budak ni. Ya Allah, apa pula ni? Nak tukar nama Ahmad Albab ke? Rupanya dia nak susu, tapi orang lain tak boleh bagi susu pada dia. Kakak Nabi Musa cakap, tuanku, patik tahu orang yang boleh menyusukan budak ni. Pergi bawa cepat. Dia pun balik, mak, adik kita mak udah masuk dalam istana Firaun. Bawa bertenang mak. Sekarang ni isteri Firaun bela mak. Dia mencari orang yang boleh menyusukan adik mak. Mak, pergilah mak. Adik tu nak dengan susu mak je. Datanglah makcik ni pergi ni. Dapat kat dia. Menyusu dengan baiknya. Diam budak ni. Pandai pula kamu kata Asia. Kalau macam tu makcik, duduklah sini, makan semua tanggung. Duduklah nak duduk sini. Kamu bela budak ni, anak angkat saya. Mak dia pun dapat makan free, selamat, tak ada apa susah. Kalaulah mak dia tak berkorban, hanyutkan Nabi Musa di sungai, agak-agak macam mana kisah Nabi Musa. Tapi kerana mak dia berkorban, dia buat taat pada Allah, yang lain-lainnya kamu duduk diam-diam, Allah uruskan. Sampai hebat berjaya, sampai keluarga tadi selamat. Sebab itu adik-adik, akak-akak, abang-abang semua, jom kita korban untuk Tuhan. Apa pengorbanan yang kita buat pada Allah, Allah akan balas. Dan jangan fikirkan, kenapa nanti susah, tak payah fikir. Buat dulu. Lain-lain, Tuhan akan tolong. Saya mula-mula buat sekolah saya 2005. Orang tanya, Ustaz macam mana Ustaz nak buat sekolah? Duit tak ada. Buat dulu, nanti Allah bagilah.
Dah 16 tahun sekolah saya. Nak lawan dengan sekolah tuan-tuan ni bukan dekat 100 tahun dah tak sama lah. Tapi tuan-tuan buat saja, korban saja tenaga awak, jiwa awak untuk Allah. Lain-lain Allah Ta'ala akan uruskan. Itulah maksud berkorban apa saja. Akan ada bantuan daripada Allah menolong kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah akan meneguhkan kedudukan kamu di atas muka bumi. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ni. Kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih kepada Dr. Juraish, terima kasih kepada Ustazah Wahidah Noor yang jemput saya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.